Tuan-tuan dan puan, mati kat kampung mati juga. Tapi kenapa tak nak memilih mati berjuang? Mati tunggu pun tunggu mati juga. Terpulang. Tapi saya memilih, dan ini saya nak harap saya jadi tujuan. Saya tak cadang pun, saya tak pernah doa pada Allah panjang umur. Saya takut panjang umur lagi banyak dosa. Saya minta Allah kurniakan keberkatan dalam umur saya. Kalau saya 6 tahun je. Tapi bila dia meninggal, dia syahid. Nabi SAW kata, ini satu-satunya hadis yang saya tahu, yang Nabi sebut, sesungguhnya arash Allah Subhanahu Wa Taala bergegar dengan kematian dia. Tapi dia hidup 6 tahun je. Maksudnya, sumbangan dia kepada Islam dalam 6 tahun tu, banyak. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan dah hidup sebagai Muslim 40, 50, 60, 70, 80 tahun. Sumbangan kita terhadap Islam bagaimana? Solat tu untuk kita. Sumbangan terhadap Islam, untuk perkembangan Islam, memartabatkan Islam, memuliakan Islam. Itu sumbangan kita. Dan moga itu yang menjadi perkiraan. Jadi moga-moga kita mati dalam perjuangan, insya-Allah. Okey? Ya? Boleh? Ha? Okey, boleh? Okey. Last one, Perempuan tak ada soalan, Okey. Biasanya perempuan dia soalan selepas isyak. Soalan yang bagus, iaitu tuan menerima persoalan daripada dua individu yang mengatakan bahawa orang Islam ni hipokrit kerana contohnya bila di universiti, di bilik air, dia jadi penyanyi bilik air. Dia suka berhibur. Tetapi Islam menentang. Maka Islam seperti orang Islam ni seperti hipokrit. Contohnya dia juga bagi, iaitu perempuan Islam ni dia sebenarnya suka free hair. Tetapi Islam kata kena pakai tudung. Jadi itu hipokrit sebenarnya. Apa jawapan yang terbaik? Pertama kita betulkan tentang pemikiran dia, cara dia. Iaitu dia kata, Islam tidak membenarkan hiburan. Itu kurang tepat. Islam membenarkan hiburan. Tetapi hiburan yang macam mana? Hiburan yang macam mana? Anda dikatakan hiburan itu berhibur tanpa batasan. Dan we have problem. Kita cakap dengan dia, tak ada negara yang membenarkan, contoh, tak ada undang-undang. Tak ada. Setiap negara ada undang-undang. Kalau undang-undang diterjemahkan dalam bahasa Arab, namanya hudud. Orang takut bila sebut hudud. Tapi hudud dalam bahasa English adalah law. Dalam bahasa Melayu adalah undang-undang. Kalau undang saja, satu saja, itu had. Dia ada had. Ada limit. Setiap benda ada limit. Takkan tak ada limit. Macam saya ceramah, saya nak ceramah sampai pukul 12. Tapi ada limit. Tak boleh. So kita bagi tahu, Islam membenarkan hiburan. Sebab Nabi SAW juga berhibur. Tetapi hiburan yang macam mana? Tetapi memandangkan seorang Muslim itu, kehidupan dia realize, dia tahu kehidupan dia di dunia ini adalah sementara, dan dunia ini bukannya diabaikan, tetapi dijadikan dunia ini sebagai satu platform, satu wadah untuk dia mengumpul bekalan untuk dibawa ke satu kehidupan yang lebih abadi. Contohnya kepada mereka, jikalau kamu tahu very clear, kamu tahun depan, kamu nak pergi UK belajar 5 tahun. Tapi kamu ni anak yatim, tak ada orang boleh sponsor. Sepanjang 1 tahun ini, apa kamu buat? Kamu berhibur ke? Dia kata, tak. Apa kamu buat? Saya akan kerja keras lah. Saya akan kumpul duit, makan pun saya jaga. Tiap-tiap hari, roti canai je. So, minum pun minum hanya sekadar air kosong je. Pasal apa? Sebab saya nak pergi ke sana. Sebab saya nak mengumpul duit untuk dibelanjakan kat sana, untuk bayar sewa, bayar penginapan dan sebagainya. You ada objektif. Cakap dengan dia, likewise. Dalam Islam, kita punya fokus adalah akhirat. Tetapi dunia kita tak lupa. Dunia ini kita berhibur, tetapi kita tahu tak boleh, jangan berhibur banyak sangat sehingga kita lupa nak bekerja untuk membawa bekal ke dunia yang abadi. Dunia ini dunia yang fana. Jadi bukannya kata perempuan ni hipokrit sebab mereka disebut suruh pakai tudung. Bagi tahu kepada mereka, biasa saya akan kata, itu bukan hipokrit. Itu tandanya dia menundukkan akal, dia dan menyerahkan hawa nafsunya mengikut perintah Tuhan, kerana dia tahu sepandai mana dia pun, sehebat mana pun akal dia tahu dia ada pencipta yang menciptakan akal dia, dan pencipta yang menciptakan akal ini, dia ada salah satu nama adalah Al-Alim, yang maha mengetahui. Dia juga ada nama Al-Hakim, yang maha bijaksana. Sudah tentu kebijaksanaan dia melampaui pemikiran akal kita.
Maka saya meyakini judgement daripada pencipta yang suruh saya berhijab, yang suruh saya solat, yang suruh saya menahan nafsu ketika bulan Ramadan, yang suruh saya menjaga tata tertib dalam kehidupan. Kerana apa yang diperintahkan oleh Tuhan yang Maha Mengetahui, itu pastinya adalah baik. Sebab segalanya itu adalah undang-undang. Contoh yang paling mudah ialah masalah yang ada pada dunia hari ini bukan kerana tak ada undang-undang. Betul ke tidak? Masalah yang ada pada dunia hari ini adalah kerana walaupun ada undang-undang, orang tak mau ikut. Dah kata ini one way, dia kata no, I have my way. Dia pun jalan. Lalas, kebarangkalian untuk aksiden sangat tinggi. Bila aksiden, dia kata, oh, that's why you see, no God, no law. That is not because no law. It's not because there is no God. Ada Tuhan, you tak mau ikut. Ada undang-undang yang diturunkan Tuhan, kamu tak mau ikut. Sebab tu jadi aksiden. Kamu ingat perang sebab Tuhan sengaja bagi bom ke? Tak. Perang sebab manusia yang mau berperang. Tapi Tuhan kata dalam surah Al-Rum, surah ke-30, ayat 41, bahawa segala musibah yang berlaku di bumi ini adalah kerana hasil tangan manusia sendiri. Kerana manusia yang tak nak ikut. So bagi tahu kepada dia, sebab itu Islam menyuruh manusia kepada peace. Sebab salah satu nama Tuhan adalah As-Salam, yang memberikan keamanan. Maka jikalau kamu ikut agama dia, kamu ikut syariat dia, kamu ikut ketentuan dia, kamu ikut cara dia, insya-Allah kamu aman. Tapi masalah hari ini, semua orang cuba nak bersaing jadi Tuhan. I think I have my better way. No, you are not better way. Saya nak akhiri jawapan saya dengan satu jawapan yang saya pernah berikan kepada seorang ateis. Dan akhirnya Alhamdulillah dia masuk Islam. Dia kata, dia dari Belgium. Ini jawapan terakhir. Dia kata, saya cakap dalam bahasa Melayu teruslah. Dia kata, kitab agama ni dulu perlulah. Sebab manusia tak pandai. Manusia mundur. Manusia kuno. Sebab itu mereka perlu manual. Kitab-kitab ni. Tapi hari ini kita maju. Akal kita hebat, teknologi kita hebat, sains, kita boleh pergi ke planet lain. Tak perlu kitab agama kuno 1000 plus, 2000 plus, 3000 plus years ago. Saya kata, untuk tujuan perbincangan, saya setuju dengan kamu. Saya setuju. Untuk tujuan perbincangan. Tapi saya kata dengan dia, saya tanya dia soalan. Saya kata, nama dia Gayton. Dia bukan gay ya, nama dia Gayton. Saya kata, Gayton, what can your eyes see? Apa yang mata kamu boleh lihat? Oh, dia kata, I can see a lot of things, a lot of color, banyak warna. Sangat jauh saya boleh pandang. I say, brilliant. How many color? Maybe millions of colors. Fine, fantastic. Saya bagi tahu kepada dia, Gayton, how about this? If I just switch off, jikalau saya tutup semua lampu ini, what can you see? Dia kata, nothing. I said, why? Why nothing? Because there's no light. What to see and how to see? Saya kata, thank you so much for the answer. And that will be my answer. Dia kata, what do you mean? Apa maksud kamu? Saya kata, mata kita ini seumpama akal kita. Akal kita ini hebat. Tetapi mata yang hebat boleh melihat banyak benda, banyak warna ini, dia tidak akan mampu berfungsi walaupun sedikit tanpa cahaya. Dan cahaya itu adalah panduan daripada Allah yang Al-Alim, yang Maha Mengetahui. Mata kita boleh lihat macam-macam. Tutup je lampu, boleh tengok apa? Tak boleh. Sebab itu hari ini kita ada akaliyun, orang yang mendahulukan akal dia. Dia rasa akal dia lebih hebat, tapi dia lupa akal dia pun diberikan oleh Tuhan. Tapi tak kala Tuhan tak turunkan nur. Sebab itu Quran, salah satu nama Quran adalah An-Nur, pemberi cahaya untuk menerangi jalan. Jalan kampung tak ada lampu. Kalau tak ada lampu, tak ada bulan, nak buat apa? Nak jalan macam mana? Masuk longkang, masuk parit. Itu yang manusia masuk neraka sebab dia tak dapat bantuan daripada nur. Dan Alhamdulillah, 2 minggu selepas tu dia masuk Islam. Daripada seorang yang tak beriman. Mereka ini nak kepuasan dari segi jawapan. Kita bagi Islam ada jawapan. No problem. Kita boleh berhadapan dengan semua orang. No problem. Kita yakin benda itu. Cuma bila mereka dapat, mereka puas. Yes, this is the religion that intellectually. Kita nak suapkan mereka dengan kepuasan minda, dengan kepuasan hati. Yes. Sehingga mereka tunduk. Yes, Allahu Akbar. Sebab itu dia kata Allahu Akbar. Allah Maha hebat, lebih hebat dari segi panca indera kamu, kemampuan kamu. Jadi, harap saya menjawab soalan itu insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, masya-Allah, betul-betul disuruh 10. Terima kasih, saya tengok majoriti pun
Masya Allah menanti sehingga akhir. Allahu